Misteri Jam 12. Kalau berani kenal, kalau takut jangan. Apa kabar Casey? Selamat tengah malam kepada anda dan juga kepada pendengar Radio Ria 897 FM. Nama saya Kak Lima. Saya ingin ketengahkan, katanya Kak Lima, pengalaman ini adalah kisah yang berlaku kepada diri saya. Sebelum ini saya pernah terkena sesuatu yang mungkin ada juga pernah mengalami yang serupa. Saya dahulu, semasa saya muda dahulu, saya pernah menendang seekor biawak yang saya nampak di tepi blok rumah saya. Waktu itu saya baru balik dari kerja malam. Ternampak biawak di tepi blok rumah saya. Biawak itu sedang bergerak dan saya pula dalam keadaan takut. Bila ternampak binatang itu, saya tendang. Saya menendang biawak yang saya lihat. Kemudian biawak itu termasuk ke dalam longkang. Pendengar Ria 897, katanya Kak Lima, apabila saya pulang ke rumah, 2-3 hari kemudian saya dapati tangan saya ni, kulit saya menggelupas. Sedikit demi sedikit. Mula-mula dengan tangan kiri Kisi. Tangan kiri saya, bahagian tangan ni, nampak kulit saya menggelupas. Saya kopik, makin saya kopik, makin teruk keadaan tangan saya. Saya tidur, besok bangun pagi, tangan kiri saya dengan tangan kanan saya Kisi habis teruk. Kulit saya menggelupas. Pergi doktor. Ingat lagi, ibu saya, bapa saya bawa pergi doktor. Doktor mengatakan tangan saya kiri dan kanan ni mungkin kena rashes. Ada sejenis virus. Beri saya obat. Makin lama Kisi bukan baik, makin teruk dibuatnya. Dari tangan yang meribak sampai ke badan, sampai ke leher Kisi, muka saya pun naik menggelupas dan saya menjadi sedih dan tidak ingin berjumpa dengan sesiapa. Pendengar Ria 897, Kak Lima teruskan pengalaman beliau. Akhirnya saya duduk dalam bilik menangis hari demi hari. Keadaan saya semakin teruk. Macam-macam obat, macam-macam cara dah pun digunakan. Makcik ni kalau datang, dia suruh gunakan petua ini, petua itu. Tapi kita tidak pernah terfikir pun mungkin ada kaitannya dengan perbuatan. Sesuatu aneh dan ganjil sampailah katanya. Pada tengah hari, saya duduk dalam rumah. Saya dah tak lagi kerja Kisi. Sebab saya segan nak keluar rumah dengan keadaan fizikal saya ini yang boleh membuat orang toleh dan pandang saya berkali-kali. Saya berhenti kerja. Pendengar Ria 897, waktu tu tengah hari sedang saya duduk. Kemudian ibu saya di dapur. Ada orang ketuk pintu. Lazimnya kalau orang ketuk pintu saya tak buka. Tak nak jumpa orang Kisi. Saudara mara kalau datang pun saya duduk dalam bilik tak nak keluar. Saya malu Kisi. Ibu saya lah dari dapur jalan menuju ke depan buka pintu. Kemudian ibu saya tercegat. Saya panggil ibu saya beberapa kali, dia tak jawab. Saya panggil dan panggil, seolah-olah Kisi dia dalam keadaan tersentak baru sadar. Dia pusing tengok saya. Lima, besok ikut mak kita pergi berubat. Pergi berubat? Kisi, kata ibu saya. Bila dia buka pintu, saya tanya siapa. Dia mengatakan seorang makcik datang. Dia kata anak awak tu sakit, bukan sakit biasa. Awak ada baiknya pergi berubat, jumpa pakar, bukan jumpa doktor. Jumpalah pakar ya. Jadi, ibu saya telah pun membawa saya berjumpa dengan seorang tukang obat yang pernah digunakan oleh makcik dan nenek saya. Bila nak berubat dengan beliau, saya pun datang Kisi.
buat temu janji pada malam hari. Pakar tu tengok, dia kata mungkin saya boleh bantu. Hati saya tiba-tiba rasa ringan sangat. Ya Allah, adakah ini dia ubat yang aku cari selama ini? Tapi masih belum lagi terlaksana. Jadi pakar tu pun kata, baik, sekarang ini awak baring, saya akan buat sesuatu, awak pejam mata dan cuba tidurkan diri. Saya lelapkan mata. Bila saya bangun, pakar tu mengatakan, esok kalau awak bangun pagi, jangan sentuh air. Ingat, air jangan minum, air jangan sentuh, air paip, jangan sentuh, wap, air yang berwap, apa jua yang air jangan sentuh. Air yang pertama harus awak sentuh adalah air yang akan saya bekalkan pada awak untuk bawa pulang. Jadi katanya bila masuk dalam tandas, tandas tu kan basah, tandas tu pun kalau pijak tidak dibenarkan. Jadi Casey, ibu saya alas dalam tandas tu, alas tualah supaya kering saya pijak. Kalau tidak, tidak akan dapat membantu saya. Kemudian ibu keluarkan 1 botol air yang tadi baca. Saya kena mandi air tersebut dan dikatakan nescaya saya akan baik daripada penyakit saya. Jadi Casey memang benar. Memang benar Casey. Saya pulih daripada penyakit saya kulit menggelupas setelah mandi. Malam hari katil saya penuh dengan bekas kulit-kulit yang menggelupas ni Casey di atas katil. Saya tengok bila saya tolak sedikit, dia jatuh. Tolak, jatuh, tapi dah tak ada lagi Casey. Saya gembira tau. Sampai saya lari pergi dapur. Dekat bilik air, saya kebas tangan saya, badan, leher, muka. Dan keadaan saya kembali macam biasa. Pakar itu memberitahu ibu saya yang mungkin saya telah pun menyakiti seekor jenis haiwan, saya tak pasti katanya. Tapi mungkin. Baru saya teringat. Bila balik kerja, beberapa bulan lalu saya ada tendang seekor biawak. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Pendengar yang 897, tadi kisah boleh jadi kita pelajari ada pengajaran di mana jangan kita siksa haiwan. Kalau mungkin haiwan tu menghalang jalan anda takut, anda halau lah dengan cara baik Mungkin hentak-hentak kaki ke, carilah kayu ataupun jalan lain lah, pusing jalan yang jauh. Anda tendang tu, tak tahulah yang dia tendang tu adakah memang benar-benar seekor biawak ataupun sebaliknya. Jadi pastinya anda pernah dengar kisah-kisah di mana ada dikatakan terkenan pada sesuatu, ataupun ada yang kata waktu hamil jangan buat ni, jangan buat tu, dan mungkin ada kebenaran atau tidak, tak pastilah. Tapi ingat, rancangan Misteri Jam 12 ini hanya hiburan. Ya, setiap kali saya ingatkan kepada anda, termasuk saya, hiburan. Kita dengar macam menonton filem-filem seram, macam itulah. Memang, jangan kita percaya. Sebab kalau percaya, kewujudannya memang kita harus percaya. Dia memang wujud, kata orang ni lah. Tapi, kepercayaan tentang, ialah menggunakan hikmat itu, hikmat ini, itu kena tanya, kena rujuk pada yang pakar. Yang ini daripada Syamsi. Dikatakan, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini, mohon maaf Casey yang pendek saja sebab nak SMS panjang sangat dan penat. Boleh gitu Jadi kata Syamsi, waktu tu saya sedang cuci motosikal dan juga saya sedang modify sedikit lah, tampal stiker ataupun pelekat pada motosikal saya ni. Jadi saya buat kerja ni adalah di kolong blok rumah saya. Apa yang berlaku ni, alangkah terperanjatnya, sedang saya berada di kolong blok sekitar 1 pagi kalau tak silap saya. Perkara ini berlaku pada tahun lepas bulan 6 Casey. Jadi saya berada di kolong blok rumah saya dan sedang tampal stiker, bersihkan motosikal, adalah sedikit benda-benda yang saya tambah lah. Jadi pukul 1 pagi lah, selalunya saya dengan seorang lagi rakan yang tinggal blok yang sama. Tapi pada malam tu dia tak dapat ikut saya sebab keesokan hari ada hal yang dia harus
terus hadiri. Saya pun mendengar rancangan MJ12 seorang diri sambil saya bersihkan motosikal saya. Saya gunakan telefon bimbit saya cuma hidupkan speaker, saya letak tepi lah. Jadi sedang saya bersihkan ni, tiba-tiba saya terperasan tau, ada makcik ni sedang berjalan. Makcik ni bila dia bergerak, Casey, badannya membungkuk. Bungkuk sangat. Bungkuk dia terlampau. Bungkuk nak dekat macam orang sedang rukuk tau. Memang kesian, tapi dia jalan perlahan sangat. Jadi makcik ni keluar daripada kawasan lobi lift rumah saya. Bila dia berjalan, bergerak bungkuk tu, saya tengok dalam hati bercakap, ya Allah tuanku, kesian betul makcik ni Dalam hati, kenapa sampai gini sekalilah dia bungkuk. Jadi mungkin agaknya tulang tak kuat ataupun ada penyakit, saya tak pasti. Dan Casey, entah macam mana Casey, bila makcik ni bergerak, ya, di kolong blok rumah saya ni ada beberapa tembok lah, pilar Jadi kata beliau, dia jalan keluar, dia keluar daripada lift lobby, saya nampak. Kemudian jalan depan sikit, terhadang dengan tembok. Jalan lagi saya nampak, depan sikit terhadang dengan tembok. Jadi Casey, antara tembok yang pertama ni dengan tembok yang kedua ni, dia berjalan Casey, yang saya nampak tadi dia keluar daripada lobby lift, saya dah rasa sedih tau, simpati. Jalan perlahan sangat Casey. Apa yang buat saya terperanjat, sedang saya lap ni, nampak makcik ni lagi lah jalan, kemudian tak nampak lah, tiba-tiba terselindung dengan tembok kan. Saya pun betulkanlah motosikal, dan saya dongak ke atas, dalam sekelip mata tengok bawah, tengok depan, nampak makcik tu. Saya terperanjat Casey, saya tengok bawah, tengok balik, dah hilang. Belakang makcik tu Casey tahu dia bongkok, dekat belakang dia ada benda sedang duduk. Saya terus capai handphone, kata Syamsi saya capai handphone saya matikan, tutup radio tak nak dengar. Saya bungkus barang-barang, stiker yang saya pasang setengah jalan, saya buat bodoh Casey. Selalunya, saya ni kalau nak buat benda mesti nak kasi habis. Tapi malam tu Casey, memang menakutkan. Meremang bulu rumah. Saya cerita, baca cerita Samsi pun, saya meremang kat sini. Jadi kata beliau, saya dah tolak motosikal saya, tak sempat nak letak motosikal di tempat letak motosikal lah, di multi-story car park. Saya letak sebelah tepi, kata beliau, dan kemudian saya terus pulang ke rumah. Apa yang saya nampak membuat saya terperanjat dan terkejut Casey. Bayangan pendengar, sekelip mata dia nampak makcik itu jalan bungkuk perlahan-lahan. Dia pun buatlah kerjanya, motosikal dia tampal stiker, kemudian tengok bawah, tengok atas tu, nampak dia terkejut dan tengok bawah balik. Tiba-tiba tengok lagi, di belakang makcik tu hilang. Dia hanya nampak seketika, dan seketika itulah sudah membuat dia takut. Terima kasih. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Pendengar dia, terima kasih pada Syamsi yang telah pun kirimkan message kepada saya. Saya ada sedikit kepayahan memang sedikit payah membaca kiriman Syamsi yang banyak gunakan shorthand lah. Banyak sangat shorthand ni. Jadi nasib baiklah saya faham, bolehlah saya bacakan kiriman SMS anda. Kita teruskan dengan pengalaman yang ini daripada Mardewa, nama samaran yang digunakan dalam kiriman email kepada saya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Mardewa. Saya ingin berkongsi kisah yang menakutkan ini. Saya ini pernah bertugas di perairan Singapura lah, dan perkara ini berlaku apabila daripada bot besar, saya sedang naik bot kecil sampan ni nak menuju ke arah perairan Singapura. Waktu itu saya seorang diri saja. Jadi oleh kerana ada sesuatu yang saya harus kembali ke Singapura untuk bawa pulang lah, untuk bawa bersama menaiki kapal. Sedang dalam perjalanan ni, waktu itu sekitar pukul 8 lebih malam, saya turun dari bot, menaiki bot kecil nak pergi ke perairan Singapura sebenarnya. Jadi apa yang berlaku Casey, terperanjat apabila saya nampak di depan saya ni air berkocak tau. Dalam banyak-banyak tempat. Depan saya ni jaraknya lebih kurang dalam 3-4 meter tu, dan nampak airnya menggeludak katanya berkocak lah, berbuih-buih. Jadi saya terkejut lah. Saya ingatkan mungkin di situ ada sesuatu lah yang menakutkan. Saya pun berhentikan bot saya, kemudian saya memencung ke sebelah kiri. Dalam pada itu saya perhatikan betul-betul air itu mula reda. Dia dah mula berhenti daripada berkocak, dan saya pun teruskan perjalanan saya.
Apa yang berlaku ni, saya ni berada di belakang. Sebab bot ini enjinnya di belakang, saya mengawal enjin bot daripada belakang dan depan tu ruang tu seluas-luasnya kosong. Jadi saya dengar dari belakang bunyi splash, ada bunyi splash yang kuat. Saya pun toleh belakang tengok. Jadi tengok tu tak nampak apa-apa, air pun tidak berkocak, cuma bunyi tadi kuat sangat. Saya tengok kiri kanan tak nampak sebab malam pun dah gelap lah. Saya tidak menggunakan lampu suluh. Jadi saya terus pandang ke hadapan. Apabila saya tengok depan, saya tersentak Casey. Ada seperti kain putih yang tersangkut pada bahagian depan bot yang saya pandu. Sepanjang perjalanan daripada saya berada dekat kawasan tu, sampailah saya ke tepian pantai, Casey, kain putih tu berkibaran tau, Casey. Entah dari mana datang kain tu, saya tidak pasti. Jadi saya pun sampai tepi pantai, saya turun dari bot, kemudian pergi ke hadapan, saya pegang kain tu. Bila saya pegang tu, harum, wangi kain tu semacam. Wangi sangat-sangat. Jadi saya pun nampak, saya rasa macam tak sedap hati, ambil kain tu, saya campak ke tepi. Kemudian saya teruskan kerja saya. Lat beberapa minggu, saya ceritakan kisah ini kepada seorang kenalan, seorang wak yang juga bertugas di atas kapal dengan saya. Bila wak tu tahu cerita saya, dia terus marah. Dia kata, "Kau ni goblok." Saya tanya, "Kenapa?" "Kau tahu tak, aku rasa yang kau dapat tu selendang Pontianak." Jadi saya tanya, "Macam mana awak tahu?" "Aku tak tahu, aku rasa kau dapat. Mungkin betul, mungkin tidak. Kau tahu tak, kalau kau dapat selendang Pontianak ni, kau boleh jadi kaya." Saya nak tanya kepada pendengar, ada ke benda yang dipanggil selendang Pontianak? Adakah benda ni memang benar-benar wujud ataupun tidak? Mungkin yang saya jumpa tu memang saja kain yang terbang dan tersangkut kebetulan pada bot yang saya pandu, Casey. Boleh tanya pendapat tak? Saya Alatas ke, Pak Radin, Obek Mardi, ataupun yang lain-lain yang sedang mendengar sekarang ini, terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kita ke hujung talian, ya. Hello, selamat pagi. Hello. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ajim. Siapa? Ajim. Ajim. Anda pernah dengar tak selendang Pontianak? Pernah Ada orang kata ambil selendang Pontianak. Tak tahulah, saya tak pernah dengar ni, pertama kali saya dengar ni. Jadi Ajim, panggilan dari mana ni? Saya? Panggilan anda dari mana ni? Pasir Ris. Ada kisah, silakan. Okey, Casey. Kisah ni tentang bapa saya lah. Kisah ni dia dulu bekerja di satu restoran di Masayu. Kali pada satu pagi tu, dia selalu kerja night shift atau balik pagi dalam pukul 4 pagi itulah. Kali satu hari dia baru balik kerja dalam pukul 4:30 pagi. Dari kerja tu dia rasa benda sedap lah. Jadi dia naik lift. Dari situ dia nak light rokok lah. Nak light rokok. Kali dia dah tekan lift dekat 2 lah rumah saya. Bila dia nak light rokok, lampu dalam lift tu macam dia on off lah. Bapak saya ceritakan lah. Habis bila dia dah nak light rokok, belakang dia terdengar bunyi nenek punya suara. Nenek punya suara. Dia cakap, dia dengar macam nenek tu cakap, "Nak, jangan main api, nak." Itulah bapa saya dengar. Jadi dah tu dia rasa takut lah. Habis naik tingkat 2 macam 10 minit, Casey. Itulah pengalaman bapa saya tu. Jadi naik lift yang sekejap tu jadi lama, Dari tingkat 1 naik tingkat 2 tak sampai 5 saat. Nak naik lift baik-baik, nak. Terima kasih, Terima kasih. Baik, itulah pendengar kita berkongsi pengalaman. Yang ini katanya, "Assalamualaikum, Casey. Nama saya Abang Teksi Maju."
Nama kencang Abang Teksi Maju. Apa khabar Kisi? Khabar baik. Abang Teksi Maju ada cerita yang ingin diketengahkan. Ini SMS Katanya tempoh hari saya pernah dapat seorang penumpang tu Kisi. Ini merupakan seorang gadis, budak Melayu kita ni lah. Jadi saya jemput budak ni di kawasan Chua Chu Kang dekat longkang besar. Kata beliau. Dan budak ni saya tengok berbadan dua, perutnya besar Kisi. Jadi saya pun tanyalah nak ke mana. Dia suruh arahkan saya pergi ke Boon Lay. Dan waktu tu saya pun memandu. Yang peliknya bukanlah budak ni hantu, tetapi dia kata, bang boleh jalan bang boleh jalan gunakan jalan bahar tak? Sebab kalau saya tak gunakan jalan bahar, jalan expressway ni agak jauh sedikit lah. Jadi saya pusing belakang. Adik betul nak jalan-jalan bahar? Awak ni hamil kan? Tak apalah bang, tak kisahlah. Saya dah ulang alik kat sini dah berapa banyak kali dah, kata budak tu tahu. Jadi saya pun tengok, okeylah, tak apalah, budak ni nak sangat, saya gunakan jalan bahar lah. Lagipun tu dah midnight Kisi. Kalau jalan gunakan expressway akan bayar lebih sedikit lah, sebab kena pusing satu pusingan. Jadi jalan-jalan bahar pun saya tanyalah, sedang memandu, tanya kat sini buat apa. Dia kata, sini rumah mak dia. Dan dekat jalan di Boon Lay tu rumah beliau lah. Dan saya tanya, suami tak ambil? Dia kata, saya dah berpisah dengan suami. Boon Lay tu rumah kakak saya duduk sana lah sekejap sementara. Kami bual-bual, tiba-tiba saya pun tengok budak ni nak berehat. Saya pun tak nak ganggu lah, saya diam. Kami melepasi satu orchid tau, tempat kata beliau ni, tempat di kedai jual bunga ni depan ni lah. Memang besar kawasannya. Tepi itu ada satu longkang. Jadi Abang Teksi menceritakan jalan terus dan entah macam mana Kisi, tiba-tiba budak ni Kisi, saya dengar, saya ni cermin saya tak kata beliau ni tak turunkan, saya naikkan sedikit sebab saya tak nak lah nanti penumpang tahu yang saya ni mungkin mengantuk ke, sedang berbual kat telefon. Jadi saya naikkan sedikit, saya tak nampak mereka pun tak nampak saya lah. Jadi sedang memandu ni saya dengar budak ni di belakang saya. Tiba-tiba Kisi, bayangkan saya ni dah berada, kalau tak silap saya, kawasan tanah perkuburan, ya, kawasan tanah perkuburan, bukan bangsa okey. Katanya sini bukan bangsa Islam lah, ataupun tanah perkuburan bukan Islam, lebih tepat lagi lah. Bila sampai dekat kawasan tu, budak ni dekat belakang, Astagfirullah. Saya ni dekat depan sedang memandu ni, terus meremang bulu rumah saya, kata Abang Teksi. Saya pun tanya, dek, kenapa dek dengan kau, dek? Astagfirullah. Adik, kenapa dek dengan kau? Saya pusing belakang Kisi, dia dah tutup mata, tangan dia dah tutup muka, badannya rapat dengan pintu teksi. Astagfirullah. Meremang bulu rumah saya Kisi. Dek, kenapa adik? Saya tengok belakang, tempat duduk belakang tak ada benda. Tengok depan, apa ni budak ni, kenapa ni? Saya pandu terus sampai depan tu, dekat traffic junction, saya belok kiri, jalan terus, dah depan civil defense punya camp. Tercungak-cungak nafas. Dan saya tanya, kenapa dek? Dek, kenapa dengan kau dek? Kau ni buat takut aku je. Bang, abang tak nampak ke bang? Tadi saya tertidur bang, saya bangun dekat tepi saya bang, ada perempuan mana tu bang? Adik, kau jangan main-mainkan aku dek. Aku tak nampak orang pun dek. Bang, betul bang. Kisi, setelah dia cakap tu Kisi, teksi saya bau busuk. Busuk sangat. Bau Kisi macam bau bangkai tau. Saya turunkan tingkap ke-4. Saya pandu budak ni dekat Boon Lay. Turunkan dia, kemudian, bang, boleh tolong saya tak bang? Boleh tolong saya hantar sampai dekat lift tak bang? Dalam perjalanan dia telefon kakaknya, suruh buka pintu, tunggu depan lift. Saya hantar, kesian budak ni Kisi. Bila saya nak balik ke teksi saya, betul Kisi, tempat teksi sebelah belakang ada perempuan duduk. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia kisah yang diceritakan oleh rakan mendengar kita, ya. Macam-macam Saya dengar pun saya naik, ialah takut juga dengar kisah.
Dari abang taksi kita. Baik, terima kasih pendengar-pendengar yang telah pun berkongsi pengalaman anda. Tapi kisah daripada abang taksi itu memang menyeramkan, saya rasa. Budak tu tak nampak, dia boleh nampak. Budak tu nampak, dia tak nampak tu. Kemudian yang seram sekali, budak tu dalam taksi tu. Astagfirullah. Dekat kawasan tanah perkuburan. Ayolah, apa nak buat bukan senang nak cari rezeki khususnya yang memandu taksi waktu malam ni lah. Berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah. Dan saya baca kisah yang diceritakan oleh abang taksi maju tu terasa macam terbawa-bawa lah. Zah pun belum balik, nampak Zah ya. Zah suka dengar MJ12 malam-malam macam ni Kalau saya dekat sini baru saya dengar lah. Baru nampak Zah datang ni. Bagus Zah, rajin betul malam-malam datang buat kerja Tak, saya nak dengar je MJ. Yelah, macam bagus lah. Tadi Zah ceritanya memang baik. Oi. Dia abang ni awak tak dengar saya cerita ringkas-ringkas sementara menunggu panggilan ni. Dia dapat penumpang. Budak muda lah. Di kawasan Cuacukang longkang besar. Awak tahu mana Cuacukang longkang besar? Cuacukang banyak longkang. Saya tak tahulah. Cuacukang longkang besar kata abang taksi ni lah. Jadi dia beritahu budak ni naik taksi. Nampak budak ni perutnya besar lah, dia hamil. Jadi budak ni kata, abang nak pergi Boon Lay. Jadi saya pun dah set lah nak memandu gunakan lebuh raya. Tapi budak ni kata, bang gunakan jalan bahar. Budak ni cakap lah. Jadi pusing, terpanjat lah. Kau betul kau ni hamil, kau nak jalan bahar pula. Budak kata, tak apa bang, pasal yalah dah midnight kan. Kalau gunakan jalan tu mungkin kurang sedikit lah duit taksi tu. Kalau lebuh raya tu kata abang ni memang lebih sedikit lah kena bayar. Jadi kata tak apa boleh bang, shortcut okay, tak apalah. Abang ni berbual dari mana, kata rumah mak, nak balik rumah kakak lah. Dia duduk dengan kakaknya dalam taksi. Tak apalah, abang ni nak suruh dia rehat, dia berehat lah. Tiba-tiba bila antara kawasan tanah perkuburan bukan Islam, budak ni terbangun ni. Dia bangun ni, abang ni dengar Astagfirullah. Kemudian abang tengok, dek, kau okey tak dek? Dek. Budak tu dah rapat badan dengan tembok dah. Dek, dia pusing belakang, tak ada orang, tengok depan. Apa budak ni macam ni Dia pendekkan cerita. Budak ni kira macam, bang apa tak perasan ke bila nak dekat sampai lah tempat yang lebih selamat lagi. Kata, tadi tempat duduk bila saya bangun, tepi saya ni ada orang duduk. Dan sampai rumahnya, budak ni kata, bang boleh temankan saya tak? Hantar saya dekat lobby lift. Saya takut. Dia hantar sampai lobby lift, taksinya dekat luar tu kan. Bila dia patah balik nak pergi taksi, dari jauh dalam taksi tempat duduk belakang ada orang betul-betul tengah duduk. Zah, kalau anda seorang pemandu taksi macam abang ni lah, apa anda buat Zah? Saya dah paralyzed, babe. Serius. Tak bedik. Saya jangan dah koma terus tak boleh, saya koma. Koma ke full stop? Dua-dua pun jalan terus lah. Terima kasih. Ya, Zah, selamat mendengar Misteri Jam 12 Zah. Okey. Baik, kita terus dengan panggilan-panggilan anda dan kita menjawab panggilan selanjutnya ini. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Rino okey. Siapa? Rino okey. Rino. Yes. Ya, panggilan dari mana bang? Kena pandu taksi. Oh, awak pandu taksi. Alamak. Awak dengar kisah tadi abang taksi maju tu ada terkesan sedikit tak? Itu rezeki abang tu Dia kata bila dalam taksi dia tak nampak lah dengar orang tu istighfar je dia pun takut juga, kenapa budak ni tiba-tiba istighfar. Jadi pengalaman anda ni pastinya tentang anda sedang bertugas macam mana ni? Tak, ni pasal korang saya dengar cerita pasal kat Labrador tu kan. Saya dah tahu sikit cerita pasal kat Labrador. Saya asal daripada Pasir Panjang. Silakan. Okey, apa ni, tahun lepas lah kita orang ramai-ramai nak motor gila-gila dekat Labrador punya sungai kan, di laut tu lah. Dengan ketawa-ketawa tiba-tiba sahabat saya punya teman Nita ni ketawa melebih lah. Jadi kita kata asal tiba-tiba dia air ni kan. Jadi lama-kelamaan ni kau lepas tahu dia tersampuk. Jadi kita tolong lah bacakan sikit apa-apa ni. Tengah bacakan tu dia ketawa lagi sih. Dia boleh ketawa tu satu macam bukan dia lah, dia ketawa gila gitu kan. Lepas tu ada makcik kat sebelah tengah pancing dengan suaminya. Makcik dia cakap, tak apa, biarkan dia dekat sini je, biarkan dia jam-jam sini. Saya tengok sebab makcik tu lain macam makcik ni kita bawa dia dalam tu lah. Jadi kita dah ambil kat situ lah. Kita dah balik. Sekali keesokan hari, pasal malam tu tunang saya pun ada tengah tolongan dia kan. Sekali keesokan hari malam, tunang saya tak boleh tidur. Bila dia tolek kat tingkap, kakak cantik ada kat tepi tingkap tengokkan dia.
Story kat TikTok dia kakak story TikTok boleh kat dia. Dia telefon kawan dia yang kena sampuk ni. Kawan dia cakap belakang dia sakit. Kali dia pergi berobat lah, pergi jumpa ustaz dekat Gelang. Ustaz tu cakap yang teman yang kena sampuk tu belakang dia ada orang gendong kat belakang badan dia. Jadi yang saya punya tunang tu nak tolongkan dia. Dia pun kacau tunang saya kat rumah. Dia ikut sampai balik lah. Ikut balik. Nasib baik tu ustaz dia cakap, nasib baik awak 2 orang cepat datang jumpa dia. Kalau tidak, benda tu akan duduk lagi lama. Habis dia cakap kan, kita orang siapa yang malam tu ada kat situ, jangan pergi lagi tempat tu. Jadi saya pesan lah, siapa yang kat level 2 tu jangan buat bukan. Memang tempat tu keras. Terima kasih pada anda yang sedang memandu. Semoga tak dah dapat lah. Kalau ada ni cokang longkang besar tu, nampak orang tahan taksi hamil yang ambil Terima kasih itu dia. Memang seram lah pemandu taksi. Saya betul lah, sekali lagi saya cakap lah tabik spring lah kepada pemandu taksi. Ya, sebab apa? Bukan cakap mereka ni hari-hari jumpa hantu, bukan. Yang kerja malam pemandu taksi ni banyak cabaran. Cabarannya kalau dapat penumpang-penumpang yang mungkin ada yang malam-malam ni mabuk ataupun yang lari tak nak bayar duit taksi pun cabaran babe. Saya tabik spring juga pada mereka yang bertugas malam seperti jururawat yang sentiasa menjaga pesakit-pesakit di hospital. Anda yang bertugas sebagai pengawal keselamatan, anda jaga keselamatan bangunan, keselamatan orang, tapi siapa yang jaga keselamatan anda dan juga ramailah yang sedang bertugas malam ini. Pastinya ada juga risiko-risiko lah. Macam saya ni pun kerja malam pun nak masuk frame juga. Nasib baiklah malam saya ni tidak terlampau sepi sebab Zah pun baru datang balik di konti. Sebab biasalah budak baru masuk ni selalunya dia suka spoil market. Jadi Zah harap-harap kau jangan spoil market lah Zah. Ni bukan spoil market cakap Zah? Agak-agak lah kan. Budak baru masuk dia spoil market lah. Dia suka tunjuk dia hardworking, kerja keras. Jadi Zah jangan spoil market Zah, boleh Tak, insyaAllah tak. Tak ada. Boleh Zah. Jadi Zah, anda tunggang motosikal tak ada pernah ada pengalaman yang seram ke? Bila awak tengah sedang tunggang, kadang-kadang manusia ni yang pelik ni pemikiran kita ni kalau tengah tunggang mula cool tau. Semua macam tenang tiba-tiba sesuatu trigger, ada triggering factor, teringat benda seram. Apa anda buat? Kalau saya lah, saya selalu akan kalau lebih-lebih kalau di TPE nak pergi ke Punggol. TPE. Sana dahsyat di sana. Sebab ada pernah satu kisah lah, orang naik motor, lepas tu pakcik tu datang, pakcik pun naik motor juga. Jadi tengah dia naik motor, dia slowkan betul-betul sebelah budak yang naik motor tu, dia pekik. Apa-apa kau buat, jangan tengok belakang. Macam gitu. Pakcik tu main-main ke betul-betul? Betul-betul. Jadi bila saya lalu kat sana, bila saya lalu kat TPE, saya alihkan punggung saya ni kat seat di sebelah nombor 2 lah. Jadi motosikal anda ni tempat duduknya jenis yang panjang lah. Yalah. Bukan yang macam sport bike ada dua seat kan. Ini jenis panjang. Jadi anda selalu duduk depan macam tempat biasalah. Yang ini awak ke belakang tempat pembuncing. Ke belakang kan lah. Jadi dah macam drag racing kan. Biar selamat babe, biar selamat. Zah penakut pun kronik juga Kenapa awak dahsyat gini Zah? Saya tak boleh lah. Zah ingat Zah, apa jua hiburan kalau dia datang nak mengganggu pun ingat hanya hiburan. Masa hiburan kat sini, kat luar lain je. Baik, terima kasih. KC akan kembali sebentar nanti dengan lebih banyak kisah pengalaman-pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa jua, semua hanya satu hiburan. Dan ini hari Jumaat ni. Hari Jumaat depan tu kira saya dah bum gerbang gembang bum bum bum. Zah, betul Zah? Betul. Tahniah kepada awak Zah pun akan bulan 11 lama lagi. Apa bulan 11 lama lagi. Bulan 11 nak dekat Saya punya hampir-hampir akhir bulan 10. Zah bulan 11. Macam mana perasaan KC gementar? Saya tak gementar sangat. Sebab saya dah selalu buat majlis orang kahwin. Jadi dah setiap minggu tengok orang kahwin. Jadi macam dah season lah. Mesti beza kalau selalu kan jadi DJ. Sekarang duduk di atas bantal tu tau. Praktis ni, praktis. Aku bayangkan suara DJ kalau buat menjawab Apa khabar semua? Saya terima nikahnya Kadi muncul nanti. Kadi angkat bantam empuk kepada saya.
Jadi Zah, macam mana Zah? Bagus Zah? Ada petua pengantin ke yang Zah ada belajar ke? Tak adalah. Tak ada Cuma nanti Casey kasih petua sikit lah. Saya punya petua senang. Apa? Petua saya petua pengantin lah. ada dengar mana-mana petua ke? Kalau ni memenangkan dah ada misteri jam 12 kan? Oh yalah, antaranya, apa sebab kau masih naik motor kan darah manis? Tak boleh naik motor, tapi nak naik apa? Nak naik bas pergi sini. Ada orang cakap, jangan naik motor darah manis. Jangan naik motor pergi kerja. Tak praktikal kan? Habis nak beli motor bulan-bulan bayar Kenapa dia cakap darah manis? Hairan Tak pastilah. Hairan Apa mungkin alasan? Ada tempoh hari yang saya keluar tu, Kizi, kenapa keluar darah manis? Duduk rumah lah. Ada apa kamu dimaksudkan dengan istilah darah manis tu, Zah? Tak pastilah. Apa yang saya tahu, kalau darah manis tu selalu akan diikori oleh makhluk-makhluk yang gaib lah. Itu istilah yang digunakan. Ada juga yang saya pernah buat majlis-majlis ni. Macam-macam saya pernah nampak juga ada yang tukang masak ni. Dia basahkan t-shirt. T-shirt basah tu dia letak atas kemah. Buat apa? 2-3 helai t-shirt basah tu letak atas kemah. Jadi sebenarnya saya tak tahu apa tujuannya lah. Saya tak pernah bertanya pun. Tapi saya nampak lah letak atas kemah. Mungkin tak tahulah apakah tujuannya, saya tak pasti. Ada juga yang menggunakan tabur sesuatu lah. Datang pagi-pagi tu kan, saya sedang set up saya punya sound system ni. Tiba-tiba tengok satu makcik ni, dia ambil air, dia renjis dekat pelamin ni. Dahsyatnya. Makcik ni, apa ni renjis ni? Tak tahulah apa dia buat lah. Nasib baik tak renjis kat sound system sekali. Habis tak boleh on kan? Dan ada juga yang saya nampak ni, yang mereka gunakan, ini kepercayaan orang Melayu. Jangan kita ikut mendadak ikut. Kita harus rujuk pada yang pakar. Tapi ini sekadar berkongsi saja, ingat. Jadi ada juga yang saya nampak ni, mereka ambil garfu. Dan garfu tersebut tu dicocok dengan cili, dengan bawang, kemudian dicacak atas tanah. Tak pernah nampak. Macam mana nampak ni semua ni? Biasalah, saya kalau ada di JN tu, apa-apa buat mesti nampak berkaitan dengan tu. Ada saya nampak orang apa. Lagipun saya buat DJ ni dah sejak tahun 1999. Lama lah. Di jong kahwin ni, tahu lama. Sampai cili dengan bawang tu kat tanah. Tu apa hal tu? Jadi cili tu dicacak pada garpu tersebut, kemudian diikuti dengan bawang, kemudian akan dicocok atas tanah, dan dia akan buat tempat yang jarang orang lalu lalang lah, jadi orang tak nampak sangat. Ada. Tapi tak pernah tanya lah. Tak benar lah, benda-benda sensitif ni kan. Saya pun nak tanya susah lah. Nanti orang cakap apa pula. Saya dia buat bodoh lah. Saya tengok, saya biarkan je lah. Ada macam-macam lah. Saya yang lebih pelik pun ada. Macam-macam kes-kes yang pelik-pelik pun ada yang saya pernah ternampak. Dan ada juga kes-kes yang di mana sedih lah. Tukang masak nasi. Masak nasi tak masak-masak ni. Air dah dituang. Air tu dituang, nasi tak masak-masak. Dahsyat lah. Tu tak tahulah adakah benda kena mengenal dengan satu perbuatan ataupun memang beras yang digunakan tu beras serap air dipanggil. Tapi ini pernah berlaku lah. Pernah. Ada juga ini menurut pengalaman saya lah. Ketika tukang masak tu masak ayam tau. Ayam masak merah. Dah masak basi. Baru masak ni basi dalam beberapa minit. Jadi masak baru punya batch pun basi juga. Habis kemudian apa jadi? Tak tahulah dia pakai apa kan. Kemudian yang saya punya mereka memanggil caterer lain. Caterer lain untuk bekalkan nasi je. Lauk semua okey, nasi je. Jadi nasi datang bertong-tong lah untuk disajikan pada jemputan. Tapi sedih lah, kenapa harus mengganggu majlis orang. Itulah. Jadi ingatlah apa jua, yalah, kalau tak puas hati mungkin zaman moden ni, kalau memang tak puas hati, anda boleh satu cara. Yang lain adalah anda boleh fight Angry Bird. Dahsyat. Kiriman-kiriman dari pendengar kita. Ini dari kiriman message yang saya terima. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Zaini. Katanya Zaini ingin ketengahkan satu peristiwa. Pengalaman ini berlaku ketika saya berada di mana ni, Woodlands Waterfront. Saya dengan isteri saya sebenarnya berada di sana. Jadi waktu itu sedang kami berjalan berdua-duaan ni, bukan di jetty Kisi, malah kami jalan sebelah atas lah, menuju lebih tepat lagi menuju ke arah mana ni, menuju ke arah Sembawang jalan tersebut. Dan setelah kami berjalan agak jauh, kami pun berehat seketika lah dekat tepi jalan yang disediakan sambil memandang ke arah Johor Bahru. Entah macam mana isteri saya ni tiba-tiba rapat dengan saya tau Kisi.
Saya pada mulanya fikirkan, wah, isteri saya ni nak romantis dengan saya lah. Saya pun tengok isteri saya senyum. Bila saya pandang isteri, saya boleh lihat daripada raut wajah dan air muka isteri saya, dia dalam keadaan takut. Saya pun berbisik ke telinga isteri, "Mama, kenapa? Mama takut Isteri saya diam. Mama. Isteri tengok. Bang, kita pergi bang. Tak mau kat sini bang. Jom bang, jom. Jadi pendengar ya, saya dengan isteri saya jalan tinggalkan kawasan itu. Saya tak tahu sebenarnya apa yang berlaku pada isteri saya, sampaikan dia terlampau takut sangat-sangat. Apa yang pasti, bila sampai di tempat letak kereta, kami masuk ke dalam, baru isteri saya nak berbual. Saya tanya kenapa, dia menceritakan sedang dia dengan saya berdiri dekat tepi perairan tu, sedang kami memandang ke hadapan, dia terdengar suara tangisan perempuan di belakang. Sedangkan di belakang kami tidak ada sesiapa dan merupakan pokok-pokok dan bushes. Jadi bila dia terdengar, dia terperanjat, kemudian dari situlah dia menjadi rasa takut sangat-sangat. Yang membuat dia terperanjat sangat-sangat, dia pun memandang ke bawah. Sebab itu dia memeluk saya dan memandang ke bawah. Tangan saya itu dipeluk erat kerana ketakutan. Jadi saya ingatkan isteri saya pun waktu itu saya katakanlah, mungkin nak bermanja dengan saya. Saya pandang wajahnya tiba-tiba dalam keadaan ketakutan. Kami pun beredah dari situ. Yang membuat dia paling takut apabila dia perasan jarak lebih kurang dalam 10 meter hingga 15 meter jauh dari sebelah kanan saya, berdirinya seseorang sedang memerhatikan hadapan juga di kawasan Johor. Jadi benda tu membuat dia rasa terperanjat dan takut. Jadi saya tanya, bila awak nampak? Tadilah betul-betul bila sedang berdiri. Saya ingat kisi, kata beliau, seingat saya bila kami tinggalkan kawasan itu, saya sempat toleh belakang dan saya yakin saya tak nampak sesiapa pun dekat Woodlands Waterfront. Jadi itulah pengalaman, itulah kisah peristiwa yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, beringat Misteri Jam 12, kita teruskan dengan kisah pengalaman anda dan macam-macam kisah, macam-macam peristiwa pada malam ini. Kita bersama dengan Cik Aziz. Apa khabar Cik Aziz? Ya, khabar baik. Ini orang Bedok South Waalaikumsalam. Orang Bedok South Ya. Aha, orang Bedok South ada pengalaman tentang apa Cik Aziz? Ini tentang ni pasal saya duduk sejam saya dah berpindah lah, pindah dekat Bedok South lah. Okey. Sebelum tu saya duduk dekat Bedok Reservoir lah. Waktu tu isteri saya masih lagi hidup lah jadi saya selalu lah kalau malam tak selalu lah, macam ada hari kan nanti malam tu saya perasan macam ada orang urut kepala saya kan. Kadang-kadang duduk, rasa saya duduk depan kepala saya. Jadi satu hari tu saya macam tersadar saya tengok orang rumah saya kan. Belakang saya tanya, apa kau buat kan? Kau buat apa? Ganggu lah, pasal saya tak tidur sesama lah dengan rumah saya kan sakit, dia kanser kan. Jadi dia pun diam lah. Jadi besok dia kasih tahu dengan saya, kan nak tahu yang urut tu siapa? Itu arwah mak, kata dia, mak kau, kata dia. Saya pun macam tak ada percaya lah kan. Jadi waktu tu dia dah lama, dalam berapa bulan tak ada apa-apa gangguan lah. Habis rumah saya jatuh, belakang hantar ke hospital, tak lama dia meninggal lah kan. Dia meninggal. Jadi waktu yang dia dah meninggal tu, waktu saya duduk dekat rumah sana pula, saya perasan saya macam orang rumah saya pula. Jadi macam apa, rasa macam dia ada dekat samping saya kan. Jadi sampai saya pindah dekat Bedok South ni pun begitu juga. Kadang-kadang saya tidur, saya rasa saya punya kepala saya orang selimutkan. Jadi saya pun tak tahu lah apa itu dia kan. Saya tak boleh cakap betul itu orang yang dah meninggal, mana ada balik lagi dalam dunia kan. Dia dah habis dia dengan dunia dia, kita dengan dunia kita kan. Perhubungan dunia dah tak ada lagi kan. Jadi sampai sekarang saya macam tertanya-tanya lah. Macam tak tahulah apa ni ada masa tahu. Kadang-kadang kat rumah sini pun sama juga. Saya rasa macam
Macam gitu juga. Bau wangi, kadang-kadang bau bunga, bau kemian, kadang-kadang. Jadi saya pun tak tahu apa tu makhluk ke, apa ke, ataupun betul rumah saya ke, betul ke mak saya ke. Jadi macam satu tanda tanya lah. Jadi saya pun sampai sekarang, kalau boleh saya pun ada buat jugalah amal ibadat kan, solat. Tapi takkanlah saya cakap kalau benda yang bukan pun takkan dia nak ini kan, dia nak ganggu kita. Tapi tak tahulah, mungkin perasaan saya terus. Tapi saya betul-betul saya tak mimpi tau, bukan mimpi ke apa. Ini betul saya rasa. Jadi itu ajalah Kiki. Terima kasih Cik Aziz Ya. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah pengalaman Cik Aziz kita. Saudara, apa jua anda dengar dalam rancangan ini kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Setiap kisah yang diketengahkan. Yang ini kiriman-kiriman yang saya terima, SMS yang diketengahkan di sini. Antaranya biar saya simak SMS daripada rakan kita. Namanya Azumi. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin ketengahkan pengalaman yang menakutkan. Saya pernah balik beberapa kalilah lewat malam kerana keluar menonton midnight movie bersama dengan tunang saya. Jadi bila tunang saya memandu ni nak balik rumah, saya dapati setiap kali nak belok ni akan nampak tau orang yang sama. Lebih tepat lagi lah, seperti yang semua akan tahu, nampak perempuan. Tak tahulah kenapa kalau benda-benda yang seram ini selalunya lazimnya dikaitkan dengan perempuan. Jadi saya nampak, saya tinggal di kawasan Sengkang, kata beliau. Jadi bila nak balik tu, daripada masuk Sengkang tu akan nampak, mula-mula nampak perempuan ni berdiri dekat traffic light junction, kata beliau. Bila masuk, belok lagi kiri, nampak dia dekat setiap simpang akan nampak benda wanita yang sama Kisi. Sampaikan masuk tempat letak kereta ni, dekat kawasan ada satu slip road masuk ke dalam rumah saya. Selalunya tunang saya akan turunkan saya tempat loading unloading lah, di mana situ ada shelter. Jadi dia turunkan saya di sana. Kebetulan malam tu hujan renyai walaupun tidak lebat. Dan yang memeranjatkan sedang memandu ni, nampak orang yang sama lagi Kisi berdiri dekat kawasan tu. Oleh kerana saya rasa tak sedap hati, saya rasa takut, saya minta lah tunang saya tolong temanikan saya. Sebab saya kata saya rasa takut. Jadi tunang saya kata okeylah. Dia pun letakkan kenderaannya betul-betul di tempat loading unloading ataupun tempat muat naik turun muatan. Dan kami berdua keluar dari kenderaan, berjalan menuju ke arah lift, dah meremang bulu rumah saya. Saya rasa macam ada sesuatu mengikuti kami. Dan teringat pula pesanan yang dipesan oleh makcik saya, kalau kita balik kadang-kadang terasa sesuatu mengikuti kita, kita jangan terus dan pulang ke rumah. Benda tu mungkin akan ikut kita masuk ke dalam rumah. Saya pun kata pada tunang, jom kita pergi 7-Eleven dekat seberang jalan. Jadi saya dengan tunang saya jalan Kisi, agak jauh juga Kisi. Tunang saya kata kenapa tak naik kereta? Tak apalah, kita jalan sudahlah. Jadi jalan memakan masa lebih kurang 10 minit untuk sampai sana. Saya setakat beli air, itu saja. Kemudian balik, dah tak rasa pun apa-apa yang menakutkan ataupun meremang bulu rumah pun tidaklah. Sampai depan lift, saya kata tak apalah, awak pergi balik, saya dah okey. Saya naik lift dan pulang ke rumah. Kisi, benda ini berlaku sekali dalam seumur hidup saya, tetapi memang cukup membuat saya rasa takut. Kita bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat pagi. Hello, Casey. Hai, siapa tu? Rin. Rin, panggilan dari mana Rin? Mokyo. Orang Ang Mo Kio nampaknya. Ang Mo Kio di rumah seorang ke dengan MJ12? Dengan MJ12 kat luar. Oh, seorang ke dengan rakan? Tak, dengan suami. Dengan suami, nasib baik ada teman Kalau seorang berani tak? Berani. Bagus awak ni. Baik Rin, kisah pengalaman anda tentang apa ni? Okey, ni kita tengah driving malam-malam. Ni dekat ECT. Okey, malam minggu dalam pukul 2 pagi lah. Selalu mesti ECT mesti ramai kereta, banyak orang kan. So tengah driving betul-betul just pas Bedok punya exit. Dari jauh tempat tu semua penuh dengan lampu. Dari jauh tengok, apa pasal tempat ni gelap gelita tau. Totally tak ada lampu, tak ada bunyi. Terus masuk dalam macam satu void gitu. Kereta berat. Apa pasal kereta ni bila aku nak sampai kat depan? Kenderaan ni cuma 2 orang lah? 2 orang aja. Sekali dah tak sedap hati, apa ni, macam mana ni aku nak balik ni. Baca dari jauh dah nampak yang exit pergi Silin Avenue. Betul-betul situ dah nampak masuk lampu je, kereta terus ringan. At the exact moment saya tengok atas dekat lampu, Kak tengah duduk, dia lambai.
Dia tumpang lah. Jadi anda ternampak, anda seorang nampak ke atau dengan suami? Tak, saya seorang nampak. Jadi anda nampak tu apa anda lakukan, reaksi anda? Saya babai dia balik lah. Awak ni pun. main lambai-lambai pula jadi kemudian dah tak nampak lah. Sekadar setakat itu sajalah anda kelihatan. Tapi tempat tu bukan pertama kali saya nampak. Masa tu saya hamil. Saya nampak dia jalan betul-betul tepi jalan. Sebelah, betul-betul kat sebelah kenderaan tu. Jadi terima kasih pada anda dengan suami. Terima kasih kembali. Okey, bye. Bye-bye. Baik, yang ini kiriman daripada rakan kita. Casey ingin saya ketengahkan peristiwa dalam rumah saya. Katanya dulu saya tinggal di Bedok. Rumah saya ni kena perbuatan sihir, Casey. Pada mulanya banyak sangat rambut dalam rumah. Rambut, Casey, yang membuat saya terperanjat apabila waktu malam lah, sekitar pukul 2 pagi ni, saya masuk dapur setelah pulang dari tempat kerja. Saya bertugas di airport. Buka lampu dapur, terperanjat, Casey. Dapur penuh dengan gumpalan-gumpalan rambut hitam. Dan saya bila nampak perkara itu, saya pun kata beliau masuk ke dalam lah, kejutkanlah suami saya. Dan bila kami berdua ke dapur, memang banyak kisi kumpulan rambut. Tak apa, suami ambil sapu-sapu. Dan saya tanya pada suami, bang, kenapa bang macam ni Tak ada apa-apa lah, mungkin rambut orang atas, tingkap terbuka. Dan Casey, setelah itu yang menakutkan saya sangat-sangat apabila kita bangun pada waktu pagi. Saya dah tidur, Casey. Waktu pagi kita bangun, Casey bayangkan pukul 8 lebih pagi ni saya terbangun hari Sabtu. Suami dengan saya memang tidak bertugas. Atas katil penuh dengan rambut hitam. Gumpalan-gumpalan rambut hitam, Casey, banyak. Sampaikan perkara itu berjangkit masuk ke dalam periuk. Saya masak nasi untuk suami ni. Suami nak makan, cedok nasi, banyak rambut hitam. Baru suami tahu ada benda yang tak kena. Kalau tidak sebelum ini, suami saya hanya mengatakan, jangan fikir yang bukan-bukan, jangan fikir yang bukan-bukan. Tapi bila dah benda tu menjelma dalam nasi, dia cedok, setiap cedok tu ada rambut, dia pun terperanjat. Jadi akhirnya kita dapatkan bantuan seseorang. Mula-mula pakar tu datang. Yang menghairankan, dia datang duduk berbual dengan kami lah. Kami pun ceritakan tentang apa. Dan dia terdengar bunyi sesuatu dekat dapur. Dia toleh tengok dapur. Kemudian dia tengok kami. Dia kata, apa tahu Casey? Terima kasih. Saya rasa saya tak boleh tolong awak. Awak carilah pakar yang lain. Saya dengan suami pun terkejut. Kenapa pula pakar ni cakap macam ni? Jadi saya tanya, bang, tolonglah bang. Orang cakap abang boleh tolong. Tak, saya tak boleh tolong. Awak punya kes ni memang complicated. Jadi dia keluar dan saya dengan suami rasa macam entah diperbodoh-bodohkan. Dan masih lagi berterusanlah gangguan dalam rumah. Masih lagi nampak rambut-rambut dia bersiparan dalam rumah saya, entah datang dari mana. Akhirnya jumpa dengan seorang pakar. Dan kata beliau, pakar itu datang tengok rumah saya dan dikatakan mungkin ada sesuatu yang beliau tak nak ceritakan pada saya. Sebab katanya nanti tak nak mengeruhkan keadaan dan tak nak buat saya takut. Tapi dia cuba sedaya upaya untuk membantu ahli keluarga. Akhirnya rumah itu dapat dibersihkan. Tapi setelah itu saya pun dah berpindah sekarang ini di rumah baru saya. Itu rumah memang Casey menakutkan di kawasan Bedok North. Baik saudara, ada yang kirim kata pada saya biasalah dia kata, Casey, selamat malam, selamat tidur Dalam baik dia beritahu. Terima kasih bagi anda yang mengingatkan saya. Dah pun 2 minit pagi. Terima kasih, selamat pagi. Dan terus bersama dengan Ria Insomnia. Esok saya kembali. Dan minggu depan saya akan bercuti lah. Untuk lebih kurang 2-3 minggu macam tu lah. Jadi minggu depan saya akan bekerja sampai hari Selasa. Hari Rabu saya akan ketengahkan On-Call MG12 On-Call. Dan Niti Baizura dan Zah Ismail akan ambil alih tugas saya dari jam 10. Jadi Niti dengan Zah akan bertugas 6 jam jam 6 petang sampai 12 tengah malam. Zah, boleh Zah? Sekali lagi Zah memang dia baru-baru masuk ni spoil market lah. Apa mana ada orang kerja kau nak start kerja 6 jam je. Saya saya ni jadual lah babe. Ni impikan jadual. Mana ni? Jadi Zah, nanti minggu depan 17 saya akan bercuti lah. 17 hari bulan. Bestnya. Jadi cuti. Nanti kamu pun kalau berumah tangga pun akan cuti. Tahu, lambat lagi. Lambat lagi apa Jadi Zah akan ambil alih tugas bersama dengan Niti kan. Jam 6
petang sampai 12.30 malam Tosah fikir pertama kali anda bertugas 6 jam on air. Dalam sejarah umur hidup saya ni tak pernah lah. Jadi kena ada Nazar dengan Niti dah pun merancang sesuatu lah. Untuk anda. Untuk saya. Ya, untuk anda dan juga Fiza. Kejutan lah ni. Yalah. Tak boleh tahu lah. Nanti saya bilang lah. Saya dah 2 minggu dah tidak bertentangan mata. Oi, macam mana rasanya? Darah gemuruh tak? Apa dia? 2 minggu 2 minggu. Walaupun kami bertugas di tempat yang sama. Macam mana tu miracle 2 minggu tak jumpa? Itulah saya fikir juga macam mana ni. Dengan bantuan bos lah. Hui. Bos bagus. Bos saya Hasan Zali dengan Aura Syah ni bagus. Dek, kenapa? Kau jangan turun bawah dek Marah saya babe. Kau jangan turun bawah, jangan nak step turun-turun tengok-tengok Kat telefon ni macam ni? Tak, kadang-kadang kan kena datang awal, jumpa bos, ada mesyuarat. Jadi bos tu lah kata, dek kau jangan turun bawah tengok-tengok balik terus depan ni bos dah macam bapak lah. Hui. Jadi tak pernah tak tengok jugalah. Tak ada. Jadi kemudian kadang-kadang nak turun jugalah, nak kena buat sesuatu kan. Nanti dia akan, okey, jangan keluar daripada bilik sebelah, tolong tutup. Ini ada macam tingkap kan, tutuplah tingkap. Jadi tak nampak, macam tu lah. Dekat tapi jauh nampaknya. Hui. Mesti rasa lagi. Apa tu Zah maksudnya tu? Tak adalah. Kita gunakan imajinasi lah. Imajinasi. Baik Zah, jadi Zah akan dengan Niti akan tolong bantulah cover. Kalau boleh Zah, kalau tak setakat pukul 6 sampai 10 kalau boleh MG 12 ke Jadi kira 8 jam je. Dahsyat. Ada sebab tu ada orang tanya, Kisi ambil cuti kenapa Zah tak cover? Zah jelaskan kenapa Zah tak boleh cover saya. Zah tak boleh ambil alih tugas saya bila saya bercuti. Kalau 6 jam berbual hyper, mati babe. Dahsyat. Kalau boleh kita pun perlukan rehat kan. Betul sekali. Kalau anda nak yalah itu saya fikir banyak lah. Ada MJ Ongkor pun cukup lah. Lebih memadai lah. Jadi ingat saya akan bercuti bermula last day saya ni adalah minggu depan hari Selasa. Dan hari Rabu saya akan bercuti. Dan Zah juga akan ambil alih Ria Charts Alamak. Alamak pula. Alamak ni nampak email ni. Alamak. Terima kasih Zah. Okey, sama-sama. Jumpa lagi anda esok malam. Siapa?